Sekarang kita alih ke soalan nombor 4. Dato' Adam bin Abdul Hamid. Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua, kepada Muslim selamat berpuasa, soalan nombor 4, soalan saya. Silakan Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Adam yang telah menanyakan soalan sama ada Kementerian Pertanian dan Industri Hasil Tani bercadang untuk menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai hub pertanian dan peternakan negara. Dan pertanyaan beliau dengan hasrat untuk melihat pembangunan hub pertanian ini akan membangunkan ekonomi rakyat di kedua-dua buah negeri Sabah dan Sarawak tersebut. Sebagai menjawab soalan tersebut, kerajaan sememangnya berhasrat untuk menjadikan Sabah dan Sarawak sebagai salah sebuah hub pertanian dan peternakan negara. Kementerian melalui Jabatan Pertanian telah mengadakan beberapa siri rundingan bersama Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak dalam mencapai hasrat ini, selari dengan hala tuju pembangunan negeri Sabah dan Sarawak yang juga menumpukan kepada pembangunan sektor pertanian. Hasil daripada perundingan dan perbincangan yang diadakan, beberapa tindakan telah diambil dan kejayaan telah pun dicapai. Pertamanya, telah diwartakan kawasan-kawasan tanah untuk dibangunkan seperti Taman Kekal Pengeluaran Makanan atau dipanggil dengan ringkasnya TKPM bagi pengeluaran tanaman makanan yang bernilai tinggi dan mempunyai potensi pasaran ekspor. Penumpuan juga diberikan terhadap perluasan kawasan jelapan padi baru yang berpotensi seperti Kota Belud, Sabah dan di Batang Lupa, Sarawak. Di samping itu, Kementerian juga menggalakkan GLC atau syarikat milik kerajaan seperti Felcra dan sebagainya untuk membuka dan membangunkan tanah dengan pengeluaran makanan yang sesuai seperti kelapa mata, pisang dan lain-lain. Galakan juga diberi untuk pembangunan tanah bagi tujuan pengeluaran makanan secara komersial dan dipacu secara langsung oleh pihak swasta. Datuk Yang Bertua, sebenarnya industri pertanian ini kalau kita ingin melihat boleh menerobos pasaran luar negara, perlu ada pemain yang mempunyai keuangan yang besar, kemampuan yang besar dari segi modal dan juga networking yang luas di luar sana, dan ia hanya dapat dilakukan oleh syarikat-syarikat besar dan juga syarikat milik kerajaan ataupun GLCs. Dengan sebab itu kita menggalakkan mereka untuk terlibat dalam industri ini, apatah lagi menjadikan hub pertanian yang berorientasikan ekspor daripada barang-barang agro ataupun makanan daripada negara kita. Kalau petani-petani biasa, usahawan biasa, kemampuan terhad. Tetapi malangnya saya nak sebut di sini, tak beramai, tak banyak syarikat besar atau JLC yang berminat dalam industri pertanian. Maksudnya kalau kita galakkan peternakan secara integrasi, yang mana syarikat-syarikat peladangan yang mempunyai tanah yang luas, begitu sesuai sekali menjalankan projek ternakan secara integrasi. Tetapi sudah sekian lama kita
mewar-warkannya dan menggalakkannya, nampaknya respons yang kita terima begitu lembab, slow dan agak meleset. Jadi dengan sebab itulah kita nampak industri pertanian ini is a slow moving industry. Ya, ia dianggap susah dan tidak semudah umpamanya buka ladang, tanam kelapa sawit, tanam dan tuai, tanam tinggal dan tuai. Maka kalau peternakan dia kena jaga. This is the problem. So until such time the big corporation, GLCs, are involved in this kind of game industry, I think we have a really little hope to see that our country become an agriculture hub for the world, for the export. This is my observation lah. Ya. Selain daripada itu, bagi pihak kementerian kita membuat yang terbaik. Kita melakukan yang terbaik untuk menjadikan negeri Sabah dan Sarawak dan juga di Semenanjung menjadi pusat-pusat ataupun hub-hub pertanian sebagai mana yang diharapkan oleh kerajaan. Bagi negeri Sabah, pembangunan terhadap tanaman, makanan dan ternakan difokuskan di dalam RMK 11. So our commitment, the government commitment is no dispute at all. Tak boleh dipertikaikan sama sekali. Kerana pada rancangan Malaysia ke-11 saja, ya, kita peruntukan begitu banyak kewangan. 2016, 20 juta telah diperuntukkan kepada Jabatan Pertanian Sabah, manakala 25.3 juta telah diperuntukkan kepada Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternakan Sabah. Ya. Dan dalam aspek peternakan, Sabah yang diiktiraf oleh Badan Dunia Office of International Epizootic Diseases sebagai bebas daripada penyakit utama ternakan akan memberikan tumpuan kepada peternakan lembu dan kambing. This is what I've said just now. Peternakan lembu dan kambing. Kita ni masih lagi 70% mengimport daging. Keperluan daging kita diimport 70%. Daripada India lah, Australia lah, Thailand lah, apalah semuanya. Ya? So kita agak begitu sedihlah melihatkan harapan kita untuk melihat import ini dapat dikurangkan, ya, dan SSL kita, self-sufficiency level kita boleh dinaikkan daripada 30% hari ini kepada ya, ideally speaking, bercakap secara idealnya 100%. Tapi kalau tak dapat pun 80 ke 70%, itu pun kita masih lagi terkial-kial. Ya? Kerajaan buka feedlot umpamanya, spend so much money, ya? Belanja 100 juta lebih feedlot di seluruh negara, tapi tak ramai yang berminat untuk menternak. Ya? Ini nak maklumkan kepada Dewan. So kita menyerulah kepada syarikat-syarikat besar, syarikat peladangan untuk membantu. Tadi saya sebut Sabah. Bagi negeri Sarawak pula, dalam RMK ke-11 ni, iaitu daripada kod 2016 kepada 2020, pagi ni bercakap agak anu sikit pasal bulan puasa, tergagap-gagap sikit. Jabatan Pertanian Sarawak telah melaksanakan program bernilai 1.6 bilion. Ini dia tulis ni, tahu betul ni. Sebenarnya bukan telah melaksanakan, maknanya peruntukan sebanyak 1.6 bilion. Ya. Dengan sebahagian pembiayaan dari Kerajaan Persekutuan. Daripada 1.6 bilion yang diallocate untuk pertanian di Sarawak itu, sebahagian besarnya daripada Kerajaan Persekutuan Datuk Yang Dipertua. Untuk tahun 2016 tahun ini saja, sebanyak 224.5 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan program dan projek pembangunan tanaman padi, sayuran, buahan, tanaman komoditi, peternakan, perikanan darat, laut, semua sekali lah.
dan juga beberapa projek infrastruktur seperti pembinaan beberapa stesen pertanian dan jalan jelapang. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Yang saya nak tahu ialah perancangan ni dah dengar lama. Tapi bagaimana dengan pelaksanaan dia? Bila nak mula? Bila nak berhasil? Sedangkan bagi saya, industri makanan ni sangat penting untuk sesebuah negara. Saya nak mencadangkan, Malaysia boleh tak belajar daripada Thailand? Negara jiran kita. Dan kalau kita nak mengharapkan GLC, saya nak mencadangkan supaya di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ditubuhkanlah satu GLC yang besar untuk mengendalikan projek seperti yang dimaksudkan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Secara ringkas. Datuk Yang di-Pertua, kita dah pun buat dan ada hasilnya. Umpamanya apabila saya sebut Taman Kekal Pengeluaran Makanan, TKPM. Di Sabah ada 4 kawasan. Satu di Putatan, satu lagi di Kudasang, satu di Kinabatangan, dan lagi satu di Tawau dengan keluasan 800 ribu, pengeluaran 800 ribu metrik tan. Pengeluarannya lah. Ya, keluasannya cantikan. Ya, kita campurkan Putatan 20 hektar, Kudasang 40 hektar, Kinabatangan 80, Tawau 96. Nilai keluaran ialah 1 juta. Manakala di Sarawak pula, di Miri 220 hektar, Mukah 55 hektar, di Kuching 8 hektar dan di Semonggal 75 hektar. Pengeluaran 1 juta metrik tan dan nilai 3,4 juta. Jadi ini contoh di mana Taman Pengeluaran Makanan TKPM yang telah pun diusahakan di kedua buah negeri tersebut, Datuk Yang Pertua. Berkenaan dengan menubuhkan GLC ini di bawah Kementerian Pertanian, we are not in business, Datuk Yang di-Pertua. Business is lain orang punya kerja. Swasta is in the business. GLCs, ada setengah kementerian tubuh GLC, tapi bagi Kementerian Pertanian kita tidak ada syarikat yang terlibat dalam perniagaan. Kita buat dasar, kita buat program, kita bagi insentif, bagi galakan, bagi itu, bagi ini. So that the players will come from the private sector or from syarikat-syarikat GLC kerajaan. Tetapi in the future, dengan izin saya tak tahulah, kalau sekiranya terdesak perlu, mungkin kita boleh pertimbangkan. But that needs a lot of money. Perlu banyak duit, perlu banyak modal, dan berniaga ada risk. Besok kalau rugi, dipertikaikan dalam dewan ni. Untung okeylah, kalau untung diam. Ya, bila rugi besok, tengok. Tapi dalam perniagaan, ada untung ada rugi. Nak menternak lembu. We lose money dengan izin. There is a possibility in the first few years, dengan izin we may have to lose money. That is business. Jadi Proton dulu pun masa Tuan Dr. Mahathir, sikit ni sebagai analogi, contoh. Datuk Yang di-Pertua, kita dah lama ni, about 40 years in politics, we have been following this. Daripada Tuan Mahathir lah, daripada Badawi, semua kita tahu. Even Proton during the first 5 years, they lost almost 1 billion.
Tapi masa itu kita sokong lah Tun Mahathir. Rugi pun sokong kak. And then he pump in more money. Barulah Proton tu slowly recover. Kalau kita tak pump in more money, I think Proton tak akan jadi macam yang ada pada hari ini. So business is not easy. Saya harap kalau Dewan ni berkendakkan MOA menubuhkan syarikat terlibat dalam satu pelaburan besar untuk tujuan menjadikan negara ini sebagai hub pertanian dengan ekspor barangan makanan ke luar negara. So we must be prepared untuk melihat risiko untung rugi yang akan berlaku. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Tan Sri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya nak ucap tahniahlah kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, antara Timbalan Menteri yang rajin, Tuan Padang. Saya selalu tengok dalam Facebook beliau pergi ke kawasan-kawasan luar bandar termasuk di Sabah dan Sarawak. Saya dimaklumkan memang kerajaan ada menubuhkan pusat pengeluaran makanan negara di setiap negeri. Saya telah pergi juga ke Sarawak. Sarawak ada satu tempat namanya Tanjung Manis. Tak silap saya dekat Sibu. Dan kawasannya berpuluh ribu hektar. Dan Sarawak di samping Sabah pun tadi Yang Berhormat sebut pun banyak juga. Adakah kerajaan bercadang untuk menambah lagi kawasan tambahan makanan negara ni di masa hadapan, kerana dia telah banyak menambah pengeluaran produk-produk pertanian yang banyak kita import daripada luar negara. Dan soalan saya seterusnya, apakah hasil sekarang? Berapa ratus juta ke dah dapat dikeluarkan dan berapa persen dapat dikurangkan import bahan makanan hasil daripada kawasan yang telah pun ditubuhkan oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri. Datuk, memang banyak kawasan TKPM ni, Taman Kekal Pengeluaran Makanan Negara. Johor ada, Perak ada. Kita buka tanah luas. Kerajaan negeri bantu buka tanah. Dan kita ambil peserta. Seorang peserta ada 5 ekar, 10 ekar dan sebagainya. Di Pahang pun luas. Orang Pahang tahu. Tapi masalahnya, peserta ni, orang yang berusaha ni, payah kita nak cari yang betul-betul gigih, mahu berusaha sungguh-sungguh, dan menyebabkan banyak daripada taman TKPM yang saya katakan ini, yang tidak begitu percaya. So how do we change this? Orang kita, termasuk belia-belia pun tak berminat pula dalam bidang ini. So, dari pihak kerajaan, kita buat everything. Buka tanah, ambil peserta, bagi peruntukan kewangan untuk infrastruktur, bagi insentif itu, insentif ini. So, I think, very important, Datuk Yang Bertua. It's a cultural change. We have to ubah satu revolusi mental di kalangan masyarakat kita supaya boleh menerima pertanian ini satu perniagaan. Kita dah war-warkan begitu lama. We have not been successful. The Indian youth is quite receptive to this. Itu yang betul. Ada program sebenarnya buka tanam cili dan apa semua. You know, very good response daripada pemuda belia India. Dan hasil daripada tanaman cili mereka, saya rasa memberikan pulangan yang baik. Income kepada mereka. Tapi di kalangan the majority belia kita, pemuda kita, tak begitu minat. Kata tak ada tanah. Mana boleh tak ada tanah? Saya ingat di Pahang ada berapa ribu ekar tanah. Begitu juga di Johor. I want to stress this. Kita nak tekankan perkara ini. Kita nak tengok apa masalah sebenar kita. Bukan masalah kerajaan. Bukan kurang insentif. Bukan kurang bantuan. Bukan kurang kursus.
Kita college ada, training center ada, everywhere. Semua ada. Come, participate, train, be trained, to be trained. Tapi setengah tu banyak, selepas training balik, back to square one, Datuk, yang dah bertua. So I think kita pemimpin ni, saya haraplah kita pemimpin kepada rakyat, masyarakat, we must war-war ini, we change the mindset of the people. The Malaysian must change. The youth of Malaysia must change. Satu daripadanya berhubung dengan ekonomi pertanian. We should be serious. They must be serious as they are in other industrial sector or in other economic sector. Then we can see pembangunan pertanian, apa juga yang dibawa oleh kerajaan itu akan mencapai matlamatnya. Minta maaflah saya bercakap agak berfalsafah sikit, you know. Tapi that is the core of the issues, the crux of the issues. It's all attitude, mindset. Kalau kita ada pemikiran yang betul, sikap yang betul, ada kemahuan, kita boleh buat. This yang kita haraplah. Tak tahu bahagian mana kita pemimpin kena ubah. Pemimpin masyarakat, respond, terima, let's embrace the program and the policies of the government towards pembangunan industri pertanian dalam negara kita. Terima kasih.